Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada video tutorial kali ini saya akan menerangkan satu topik dalam keusahawanan, iaitu pemasaran media sosial untuk keusahawanan. Jadi topik ini sangat penting untuk usahawan pada ketika ini. Sebab apabila kita berniaga, kita perlu membuat pemasaran ataupun bahasa Inggerisnya marketing. So nanti kita lihat satu persatu penerangannya. Okey, apabila kita membuat satu perniagaan daripada dulu sampai hari ini, salah satu aktiviti perniagaan yang perlu dijalankan iaitu pemasaran ataupun marketing. Jadi marketing ni satu perkara yang sangat penting untuk kita membangunkan perniagaan kita. Jadi kalau dulu pemasaran dijalankan mungkin daripada mulut ke mulut, daripada ruangan surat khabar, majalah atau sebagainya, menggunakan flyers, paparan melalui televisyen, dan banyak lagi. Tetapi pada masa sekarang, disebabkan perubahan daripada zaman ke zaman tu tadi, aktiviti pemasaran ni boleh dijalankan dalam dua keadaan. Kalau dahulu kita lebih kenali sebagai perniagaan secara online ataupun perniagaan secara offline ataupun pemasaran secara offline. Tapi pada beberapa tahun yang kebelakangan ni, ada lagi satu kaedah yang kita panggil perniagaan dalam talian ataupun secara online. Jadi begitu juga dengan aktiviti pemasaran. Pada ketika ini kita boleh jalankan secara offline dan juga secara online. Jadi dalam topik ini nanti kita akan diperjelaskan sedikit ilmu ataupun teori berkaitan dengan aktiviti pemasaran menggunakan ataupun secara dalam talian online menggunakan media sosial, ataupun sekarang ni kita kenali sebagai digital marketing. Jadi banyak sebenarnya kelebihan yang ada apabila kita menggunakan pemasaran secara online. Lebih-lebih lagi menggunakan media sosial yang mana pada ketika ini sangat popular dan ianya telah digunakan sepenuhnya. Walaupun mengikut peringkat umur, walaupun kalau kita lihat hari ini orang veteran pun dah boleh menggunakan media sosial. Jadi dalam kita nak membangunkan pemasaran media sosial ini, kita akan menggunakan aplikasi media sosial tersebutlah. Sebenarnya banyak jenis-jenis media sosial ni, tapi yang paling popular ada dua jenis, sama ada Facebook ataupun Instagram. Okey, kita lihat pada pengenalan pemasaran media sosial. Okey, seperti yang kita tahu, media sosial ni adalah sebuah platform untuk orang bersosial, untuk masyarakat bersosial. Kalau dulu orang bersosial ni kita kena berjumpa secara
berdepan secara nyata. Tapi dalam lingkungan yang kecil, setempat saja. Jadi apabila perubahan zaman itu berlaku dan wujudnya media sosial, contohnya seperti Facebook, Twitter, Instagram dan banyak lagi, jadi manusia ataupun orang boleh bersosial secara alam maya. Bukan hanya dalam lingkungan yang kecil, malah secara worldwide. Secara lingkungan yang besar. Jadi yang dikatakan pemasaran ataupun marketing media sosial ini tadi, yang mana aktiviti tersebut dijalankan dengan menggunakan platform media sosial yang kita ceritakan tadi, ataupun laman web media sosial. Kita gunakan untuk menjalankan aktiviti pemasaran untuk perniagaan kita. Kenapa? Apabila adanya media sosial ini, penggunaan dia lebih efektif, lebih pantas, lebih meluas. Jadi kenapa pula media sosial seperti Facebook ianya lebih efektif? Kerana kalau kita lihat hari ini, Facebook telah digunakan oleh penduduk dunia secara sepenuhnya. Totally, kalau kita lihat, kebanyakannya memang dah ada akaun Facebook, untuk personal Facebook lah, untuk media sosial. Jadi dengan tujuan itu, pihak Facebook telah mewujudkan fungsinya ataupun telah mempelbagaikan fungsi media sosialnya untuk perniagaan. Selain daripada itu juga, pemasaran secara online ni ataupun aktiviti perniagaan secara online ni juga dikenali ataupun biasa kita panggil sebagai e-commerce, ataupun e-pemasaran, dan juga pemasaran digital, digital marketing seperti yang saya sebutkan tadi lah. Tetapi pemasaran secara media sosial ni dia menjadi lebih popular pada ketika ini. Apabila ada orang yang membuat kajian, memang media sosial ni antara yang popular. Maksudnya semua orang menggunakan media sosial. Jadi aktiviti pemasaran lebih mudah dan efektif untuk dijalankan pada waktu ini. Okey, kalau kita lihat social media device ataupun peranti media sosial yang ada ni di seluruh dunia, kalau kita lihat penduduk di Malaysia, penduduk dewasa di Malaysia yang menggunakan peranti ataupun alat yang mempunyai media sosial seperti smartphone, sebanyak 88% penduduk dewasa Malaysia menggunakan smartphone, manakala tab 18% dan desktop 41%. Jadi di sini kita dah boleh lihat penggunaan peranti-peranti ni semakin, ataupun alat-alat media sosial ni semakin tinggi, semakin banyak. Belum kita lihat lagi penduduk dunia.
Jadi pada peranti-peranti ni di dalamnya pasti ada aplikasi ataupun platform media sosial. Yang lebih popularnya adalah Facebook. Okey. So kalau kita lihat diri kita sendiri, keluarga kita, kawan-kawan kita, masyarakat setempat kita, kita tanya, adakah masih yang tak menggunakan peranti-peranti seperti yang kita nyatakan ini? Jadi siapa yang tak pakai smartphone? Siapa yang tak pakai desktop? Kebanyakan dalam isi rumah semuanya ada menggunakan. Malahan kanak-kanak pun ataupun yang masih bersekolah pun ada menggunakan peranti-peranti ini. Yang mana kita lihat ianya satu perubahan yang ada dalam kehidupan kita hari ini. Bayangkan kalau dalam satu hari kita tak menggunakan smartphone ni, macam mana? Sampai satu tahap macam tu sekali, betapa pentingnya peranti-peranti ini dalam kehidupan kita. Tak kira lah dalam pelbagai aspek sekalipun, dalam masa kita bekerja, ianya ataupun apa saja, ianya merupakan satu keperluan dalam kehidupan kita hari ini, dalam urusan-urusan harian kita hari ini, termasuklah usahawan yang nak menjalankan perniagaan. Okey, kita lihat pula marketing media sosial boleh membantu dengan matlamat-matlamat seperti di bawah. Okey, kita lihat satu persatu. Dalam pemasaran media sosial ni, kita akan dapat meningkatkan trafik laman web kita, ataupun trafik dalam media sosial kita. So dalam talian ni ataupun secara online ni, ataupun kita panggil alam maya, secara maya, ini pun ada trafiknya. Seperti mana kita lihat jalan raya di daratan ataupun di laut ataupun di udara, setiap bahagian tu ada trafik-trafiknya. Kalau kita lihat dari segi pengangkutan, kalau di darat pengangkutannya seperti kereta, bas dan sebagainya, ada jalan-jalan rayanya, ada trafik-trafik laluan, laluan-laluan yang menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Bukan saja di darat, malah saja di udara. Bagaimana sistem boleh menetapkan laluan kapal terbang sebagai contohnya, mengikut laluan yang telah ditetapkan. Itu adalah trafik. Laut, yang mana kita tahu penuh dengan kapal-kapal, bot, bot-bot nelayan dan sebagainya. Jadi di situ perlukan trafik ataupun laluan. Jadi begitu juga dalam alam maya kita ataupun secara online ini ada trafik-trafik yang kita perlukan. Jadi seperti kalau kita lihat di daratan itu, seperti di jalan raya, kat mana biasanya kita dapat trafik laluan jalan raya yang sibuk? Dekat mana? Biasa trafik yang sibuk ni adalah di kawasan bandar, berbanding di kawasan pedalaman. Begitu juga
trafik secara online ni tadi. So dengan kita menggunakan media sosial ni, kita akan dapat trafik, dapat meningkatkan trafik kita dalam online ni tadi, untuk kita menjalankan marketing menggunakan media sosial. Jadi contoh hari ni berapa ramai yang ada akaun Facebook, tersangat ramai. Tu contohnya lah. So dalam perniagaan kita, untuk menjalankan aktiviti pemasaran media sosial, kita perlukan banyak trafik, ataupun kita perlukan trafik yang tinggi supaya pemasaran kita sampai kepada segmen pelanggan kita, avatar pelanggan kita, ataupun sasaran pelanggan kita. Yang kita dah bincangkan dalam BMC, Business Model Canvas. Itu yang pertama. Kemudian yang matlamat seterusnya, pemasaran media sosial ni dapat menaikkan kesedaran jenama ataupun brand. Maksudnya di sini kita boleh menonjolkan brand kita. Tak kira lah sama ada produk, kita jual produk ataupun kita jual servis perkhidmatan. Dengan adanya pemasaran media sosial, kita dapat naikkan brand kita supaya masyarakat ataupun orang ramai tahu akan kewujudan jenama ataupun brand kita. Kemudian seterusnya, dapat mewujudkan identiti jenama dan persatuan jenama yang positif. Ini bergantung kepada teknik pemasaran kita. Jadi dengan kita menggunakan media sosial, kita dapat menaikkan jenama kita ke arah yang lebih positif, sampai orang tahu dan suka dan percaya kepada jenama kita. Tak kira apa produk sekalipun, apa servis sekalipun, kita dapat pasarkan, kita dapat naikkan jenama kita dengan lebih efektif, lebih pantas, lebih meluas. Kalau kita berniaga di Johor, mungkin brand kita boleh positif ataupun pula popular sehingga ke Perlis. Itu contoh lah. Seterusnya, pemasaran media sosial ni dapat meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan halayak ramai yang utama. Kita dapat meningkatkan, bukan saja kita dapat kenalkan brand kita, malah kita boleh berkomunikasi. Media sosial ni untuk bersosial, jadi kita boleh berkomunikasi dengan bakal pelanggan kita pada sasaran pelanggan kita. Dan kita boleh berinteraksi. Kita boleh seperti kita berbual, walaupun secara online. Seperti mana keadaan offline, seperti gaya pemasaran dahulu, kita berjumpa dengan orang, kita menerangkan, kita berkomunikasi secara berdepan, untuk kita mempromosikan produk jualan kita. Begitu jugalah bentuknya yang ada dalam talian ni tadi, ataupun secara online. Dan kita boleh berkomunikasi dan berinteraksi pada khalayak ramai ni, maksudnya audience kita. Mungkin lebih tinggi, lebih ramai yang kita, audience yang kita boleh dapat.
Orang ramai yang kita boleh dapat. Bukan sahaja rakan kita, malah orang yang kita tidak kenali pun kita boleh memasarkan produk ataupun perniagaan kita. Okey, seterusnya kita dapat membina penukaran. Daripada halayak ramai ni ataupun audiens ni, kita dapat bina supaya kita dapat tukarkan mereka kepada pembeli. Daripada audiens kepada pembeli. Ataupun pelanggan kita. Okey. Ini adalah peta dunia yang menunjukkan ada 3 buah negara yang mempunyai penduduk yang boleh dikatakan teramai. Jadi penduduk setiap negara ni kita boleh labelkan dia sebagai audience. Yang mana penduduk China adalah yang tertinggi, yang kedua adalah India, dan juga yang ketiga adalah Amerika Syarikat. Jadi berapa ramai pula penduduk Malaysia? Kita perhatikan. Okey, untuk Malaysia, penduduk Malaysia seramai 31.83 juta orang. 31.83 juta orang, yang mana daripada jumlah tersebut yang menggunakan internet adalah seramai 25.08 juta orang. Dan menurut kajian lagi, sebanyak 76% daripada penduduk Malaysia ni tadi adalah pembeli dalam talian, di telefon pintar. Okey. Jadi mereka sebanyak 76% ni adalah pembeli secara online menggunakan smartphone. Jadi ini adalah audience yang kita boleh dapatkan. Maksudnya di sini, kalau kita menggunakan media sosial, audiens yang kita boleh perolehi memang sangat ramai. Sangat-sangat ramai berbanding kita menggunakan kaedah offline. Online ni dia lebih meluas. Jadi bagaimana kita perlu memikirkan ataupun kita sudut pandang kita. Adakah kita nampak satu peluang? Jadi di sini ada 3 ciri personal yang ada pada diri kita masing-masing. Ciri yang pertama adalah people with no goal. Tak ada apa-apa cita-cita ataupun sebagainya. Yang kedua, people with goals in their head. Kemudian yang ketiga, people with written goal. Jadi kita agak-agaknya berada di personal yang mana? Yang pertama, yang mana 83% mengikut kajian. Ciri personal yang kedua sebanyak 14%, dan ciri personal yang ketiga adalah 3% sahaja. Jadi kalau kita lihat setiap personal ni tadi, ciri yang ketiga, people with writing goals, adalah mempunyai peluang 30 kali ia boleh mencapai kejayaan berbanding yang lain. So kita berada di mana? Kalau kita berada di ciri personal yang ketiga ini, maka peluang kita lebih besar. Jadi harapnya kita nampak apa sebenarnya yang nak disampaikan daripada 3 ciri personal ni tadi. Okey.
Seterusnya, mengapa media sosial relevan untuk perniagaan? Okey, apabila kita sebut perniagaan, pastinya ada produk atau servis yang kita akan jual, akan pasarkan. Jadi di sini ada contoh. Diberi dua jenis produk. Produk A, produk B. Yang mana kedua-dua produk ini sangat bagus, sangat baik. Kedua-duanya dapat menyelesaikan banyak masalah pelanggan. Tidak kira lah apa jenis produk sekalipun. So, apa perbezaan dia? Dua-dua sangat bagus dan dua-dua boleh menyelesaikan banyak masalah pelanggan dan berkualiti. Jadi apa perbezaannya? Perbezaannya adalah produk A banyak ataupun ramai orang yang tahu tentang produk A. Manakala produk B tidak ada ataupun tidak ramai yang tahu. Walaupun produk B ni ianya lebih baik daripada produk A. Contoh, anda menjual kari pap. Kari pap anda adalah kari pap produk B. Dan salah satu lagi peniaga menjual kari pap juga yang mewakili produk A. Walaupun kari pap anda sedap, isinya penuh, sebagai contoh, tetapi dia lebih baik daripada kari pap A yang mungkin sedapnya kurang, kemudian intinya tak banyak. Agak-agak anda mana produk yang lebih laku, lebih laris? Sedangkan produk anda tidak ada orang yang tahu ataupun tak ramai yang tahu, tetapi produk peniaga A ni ramai orang yang tahu. Jadi kita boleh fikirkan, kita dah boleh dapat jawapan. Kari pap mana yang akan lebih laris ataupun terjual? Sudah pasti kari pap A lebih laku dan laris dijual berbanding kari pap anda. Sebab apa? Tak ramai yang tahu. Walaupun kari pap anda lebih baik, lebih bagus. Jadi oleh sebab itu, inilah peranan media sosial. Yang mana kenapa kari pap ataupun produk A lebih laku, laris dijual? Sebab peniaga tersebut menggunakan media sosial untuk pasarkan kari pap ataupun produknya, berbanding anda yang tidak menggunakan pemasaran media sosial. Walaupun kari pap anda terbaik, berkualiti, sedap, tapi kalau kita tidak pasarkan, macam mana orang nak tahu? Jadi kalau orang tak tahu, macam mana orang nak membeli kari pap kita? Itu sebagai satu contoh. Jadi nak dinampakkan di sini bahawa betapa pentingnya media sosial untuk pemasaran produk ataupun perkhidmatan kita ke pasaran. Sedangkan penduduk Malaysia
ataupun audiens kita sebenarnya ramai. Ramai. Hari ini yang menggunakan media sosial itu satu peluang yang besar apabila kita menggunakan pemasaran media sosial ini. Jadi apabila anda telah menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran anda, barulah kedua-dua produk A, produk B atau produk Karipap tadi, maka lebih ramai orang dapat tahu produk anda, dan lebih ramai orang ingin mencuba dan ingin membeli. Sebab apa? Kedua-dua produk ni tadi sudah dapat dikenali dengan mudah oleh bakal pelanggan. Jadi kedua-duanya boleh terkenal sebagai jenama yang dikenali, jenama masing-masing lah. Mungkin produk A ada jenama dia sendiri dan produk B ada jenama dia sendiri. Okey, seterusnya kita nak tahu apakah konsep perniagaan dalam media sosial ini. Jadi ada dua perkara, iaitu KLT dan juga USP. Jadi apa yang dikatakan KLT? KLT ini adalah mewakili know, like, trust. Tahu, suka, percaya. Seterusnya USP ni adalah unique selling point. Nanti kita akan pergi satu persatu lah. Apa yang dikatakan KLT dan juga apa yang dikatakan sebagai USP. Jadi dua perkara ni penting dalam kita nak membuat pemasaran dalam media sosial secara online. Okey, apabila kita berniaga ataupun kita sebagai penjual, konsep pemasaran dalam media sosial ini yang pertamanya kita nakkan orang ramai tahu akan produk yang kita jual. Produk yang kita nak jualkan ataupun servis yang kita nak jualkan. Jadi yang pertama sekali, kita nak orang tahu. Jadi kalau orang tak tahu, macam mana orang nak kenal produk kita dan seterusnya nak membeli. Dan yang kedua, apabila mereka dah tahu, kita nak mereka suka dengan produk kita, like. Dan seterusnya mereka percaya kepada kita dan juga produk kita. Ini konsep know, like and trust. Barulah bakal pelanggan kita ataupun orang ramai tadi ataupun audiens kita tadi, kita dapat tukarkan dia kepada sebagai seorang pembeli. Barulah kita dapat tukarkan kepada pelanggan. Barulah mereka nak beli produk kita. Mesti tahu, suka dan percaya. Perlu melalui proses inilah. Contoh, kita ada satu produk pewangi kereta. Jadi bagaimana kita nak pasarkan, kita nak marketingkan supaya orang tahu produk pewangi kereta kita. Apa je namanya. Kita nak orang kenal brand kita. Kemudian bagaimana kita nak membuatkan mereka ni suka dan berminat akan produk kita
dan seterusnya nak membuatkan mereka percaya. Kita ni adalah penjual yang dipercayai dan mereka percaya akan produk kita. Ini proses pemasaran yang perlu kita laksanakan. Okey? Okey, di sini ada satu gambar rajah funnel ataupun corong, yang mana mempunyai 3 level, iaitu know, like and trust. Ini funnel, corong, yang mana nak menunjukkan tentang konsep bagaimana kita nak tukarkan daripada audiens yang ramai yang kita sasarkan. Contohnya penduduk Malaysia tadi, yang menggunakan, berapa ramai yang menggunakan smartphone. Kita nak tukarkan mereka ini kepada pelanggan kita, supaya ia menjadi pelanggan kita. Jadi ini proses dia, yang mana audiens yang ramai ni tadi kita nak masukkan dalam corong ni, supaya mereka melalui level yang pertama, iaitu know. Bermaksud daripada keadaan audiens kita yang mereka tak tahu akan produk kita, perkhidmatan kita, bisnes kita. Bila mereka melalui level ini, mereka akan tahu. Dan seterusnya masuk kepada level like. Bila mereka tahu, mereka suka, mereka perlukan, dan seterusnya mereka percaya, mereka kita dapat tukarkan kepada pelanggan, supaya mereka membeli produk kita. Jadi ini bakal pelanggan. Tetapi apabila dah melalui proses ini, dan kita boleh tukarkan mereka kepada pelanggan. Dalam masa yang sama kita tapis. Ada juga mungkin kita tidak dapat jadikan mereka pelanggan, tetapi kita boleh memasarkan kepada mereka ini berulang-ulang kali, supaya kalau mereka tak membeli, mereka melalui semula proses like ini. Bila mereka dah suka, baru dan mereka percaya, baru mereka akan membeli. Jadi proses pemasaran ini sentiasa berlaku. Proses marketing ini tak boleh berhenti. Jadi audiens kita akan sentiasa melalui proses ulangan, sehinggalah mereka boleh menjadi pelanggan kita, sehingga mereka akan membeli produk dan menggunakan servis kita. Ini konsep funnel ataupun corong dalam kita nak membina audiens kita, ataupun nak menarik audiens kita supaya membeli produk kita. Selagi mereka tak tahu, selagi mereka tak suka, selagi itu mereka tak percaya, selagi itu mereka tak akan menjadi pelanggan kita. So bagaimana kita nak membuatkan mereka supaya mereka dah tahu, tapi supaya mereka suka dan percaya. Bila mereka melalui 3 level ni tadi, peratus untuk mereka menjadi pelanggan kita sangat tinggi. Ini bergantung kepada teknik pemasaran ataupun marketing kita lah, melalui media sosial. Okey, selain daripada orang tahu akan jenama ataupun brand kita, produk kita juga perlu ada USP, ataupun unique selling point.
Jadi berdasarkan konsep KLT yang kita dah tahu tadi, bagaimana anda ataupun kita nak membezakan produk kita dengan produk-produk yang sedia ada ataupun produk yang lain. Contoh, kita ada jual satu produk, kadang-kadang bukan kita saja yang jual, ramai lagi peniaga-peniaga lain yang jual produk yang sama. Sebagai contoh lah. So, kita perlu ada USP pada produk kita. Jadi, apa yang kita perlu adakan? Apa USP yang perlu kita wujudkan pada produk ataupun servis kita supaya tawaran yang anda tawarkan harus lebih baik daripada pesaing anda, untuk mendapatkan perhatian pada prospek ataupun bakal pelanggan kita. Jadi, apa USP yang kita nak letakkan supaya orang tertarik dengan USP kita ataupun orang memilih produk kita berbanding produk daripada peniaga-peniaga yang lain. Ataupun apa yang menyebabkan pelanggan nak membeli produk kita. Jadi mesti ada sesuatu USP yang dapat menarik perhatian mereka. Jadi USP ni bukannya harga yang murah. Bukan. Teknik melawan harga ni sebenarnya dalam teori bisnes tidak berapa baik lah. Jadi bagaimana kita nak menjual produk harga yang tinggi, berkualiti dan mempunyai USP yang terbaik. Jadi tujuan USP ini adalah salah satu teknik yang penting yang perlu ada dalam pemasaran media sosial untuk kita menonjolkan produk ataupun servis kita dalam pasaran. Sebab bukan kita saja, banyak produk ataupun servis yang lebih kurang sama. Jadi antara banyak-banyak produk tersebut, bagaimana kita nak pastikan audiens kita memilih produk kita. Jadi salah satu perkara yang perlu ditekankan yang dapat membantu pemasaran kita adalah USP, Unique Selling Point. Mesti ada satu kelainan pada produk ataupun servis kita. Jadi kita perlu fikirkan apakah mesej USP pemasaran kita di media sosial supaya pelanggan ataupun audiens memilih untuk membeli produk kita. Sebab produk kita ni berbeza daripada orang lain. Jadi kita harus memahami bahawa apabila kita berniaga ni, kita bukan saja hanya semata-mata menjual produk saja. Bukan semata-mata hanya kita nak menjual produk saja. Malah kita kena fikirkan lebih daripada itu. Yang mana itu kita boleh jadikan sebagai USP dalam pemasaran kita nanti. Okey, kita boleh lihat contoh. Antara contoh USP yang ada dalam brand-brand yang ada dalam pasaran, contohnya Domino's Pizza ni. Jadi USP dia adalah dalam bentuk tagline, yang mana fresh hot pizza delivered in 30 minutes or less.
or it's free. Jadi USP Domino's Pizza ni dia bukan saja fresh, malah dia dapat membuat pengantaran sebelum 30 minit. Maksudnya cepat. Kalau tak, dia akan bagi free. Kalau lewat, dia akan bagi free. Ini salah satu kelainan ataupun USP yang digunakan untuk menarik pelanggan, menarik hati pelanggan. Kemudian Starbucks Coffee, penyediaan minuman kopi premium. Jadi Starbucks Coffee ni, kalau kita lihat hari ni, bukan syarikat Starbucks ni saja ataupun kedai Starbucks ni saja yang menjual kopi kan. Banyak lagi syarikat-syarikat lain, peniaga-peniaga lain yang menjual kopi. Terlalu banyak. Tapi apakah yang membuatkan ramai orang datang ke kedai Starbucks ni untuk meminum kopi? Sedangkan kopi, kalau kita lihat sama, malah kopi yang ada di Starbucks ni lebih mahal berbanding kopi-kopi yang lain. Tetapi macam mana pihak Starbucks dapat membuat pemasaran, dapat menarik pelanggan-pelanggannya untuk meminum kopi premium mereka. Sebab tu saya katakan tadi, Starbucks bukan hanya menjual kopi semata-mata, tetapi dia menjual nilai, lifestyle yang ada dalam kedai Starbucks Coffee ni. Jadi kalau kamu pernah masuk ke kedai Starbucks ni, bagaimana suasana, keadaan kedai tersebut. Jadi sebab itu sebenarnya bagaimana Starbucks boleh menjual kopi yang mahal, bukan hanya saja dia menjual kopi sebenarnya, tapi dia menjual value, nilai value ataupun suasana tadi. Nilai suasana tadi. Jadi pelanggan-pelanggannya bukan sekadar hanya boleh menikmati kopi yang sedap, yang terbaik, malah dapat menikmati suasana kedai yang eksklusif tadi. Itu unique selling point ataupun USP yang Starbucks gunakan. Kemudian Asia. Kita tahu di Malaysia syarikat penerbangan yang paling lama ataupun yang nombor 1 sebelum ini adalah MAS, MAS Malaysia. Tetapi bagaimana Asia nak bersaing dengan syarikat penerbangan nombor 1 negara tadi? Jadi apa USP yang mereka gunakan? Jadi fikirkan. Saya rasa semua dah tahu. Yang mana Asia menggunakan USP tambang murah. Tambang murah. Sehingga kan hari ini Asia antara syarikat penerbangan yang meningkat naik, yang menjadi pilihan masyarakat Malaysia ataupun penduduk Malaysia. Tu. Jadi itu yang sebenarnya yang dikatakan sebagai USP. So apa USP produk ataupun servis perniagaan kita nanti? Ini kita sebagai pendiri bisnes kita perlu fikirkan apa USP yang terbaik untuk produk kita. Okey, oleh yang demikian sangat penting untuk kita memahami konsep asas KLT tadi. Tahu, suka dan percaya.
Jadi audience mesti tahu tentang jenama ataupun produk kita, dan mereka juga mesti suka akan produk kita dan juga percaya dengan produk kita serta diri kita sebagai seorang penjual. Jadi kalau tak ada perkara ni, konsep ini, maka produk kita sehebat mana sekalipun, sebaik mana sekalipun, kualiti sekalipun, tetapi kita tidak melaksanakan pemasaran dalam konsep ini, maka produk kita takkan ada pembeli. Jadi asas konsep pemasaran ini sangat penting dalam perniagaan kita untuk jangka masa yang panjang lah. Okay, moga-moga kita dapat memahami sedikit konsep yang telah diterangkan tadi. Okey. Setelah kita memahami konsep pemasaran yang kita nak laksanakan, maka kita boleh bermula untuk menjalankan aktiviti pemasaran menggunakan media sosial. Jadi kita sebagai peniaga, pastinya kita sudah ada produk ataupun servis yang bagus yang kita telah pilih. Kemudian langkah kedua, kita dah memilih apa sasaran-sasaran kita daripada produk ataupun servis yang kita dah pilih tadi. Sama ada sasaran siapa pelanggan kita, sasaran kawasan kita, apa produk-produk yang kita nak jalankan. So apa strategi untuk sasaran kita, kita dah pilih. Kemudian langkah yang ketiga, kita tuliskan sedikit perancangan kita, apa plan kita, supaya kita boleh ingat dan kita boleh ikut perancangan-perancangan kecil yang kita buat untuk pemasaran media sosial. Sebaiknya kita tulis berbanding kita hanya ingat saja. So bila kita dah fikirkan tu, kita terus tulis dalam buku ataupun di atas kertas untuk perancangan kecil kita. Kemudian langkah yang keempat, kita boleh fikirkan untuk kita pilih pemasaran jenis apa untuk media sosial. Apa jenis media sosial yang kita nak gunakan. Facebook antara yang pilihan paling utama lah, berbanding jenis-jenis media sosial yang lain. Seterusnya kita perlu set up ataupun sediakan sosial media yang kita dah pilih tadi. Kalau Facebook, okey, kita perlu tahu bagaimana kita nak set up Facebook page, Facebook ads dan sebagainya. Kemudian seterusnya langkah ke-6, kita cari sasaran-sasaran yang kita telah pilih tadi untuk lebih terperinci untuk ke depan, untuk kita jalankan. Kemudian sebaiknya untuk langkah ke-7 ni kita dapat jalankan secara berpasukan. Paling tidak kita ada partner 2 orang untuk kita jalankan aktiviti perniagaan kita, termasuk aktiviti pemasaran online ini.
berbanding kita menjalankan seorang. Berpasukan itu lebih baik. Kemudian kita buat penyelidikan, buat analisis berkaitan pemasaran yang kita nak jalankan, yang terkait rapat dengan produk yang dah kita pilih. Jadi banyak sumber-sumber penyelidikan yang kita boleh dapatkan lah. Info-info, maklumat-maklumat sebelum kita nak jalankan pemasaran. Okey, seterusnya barulah kita decide kempen apa yang kita nak jalankan untuk iklan promosi kita, yang mana ini adalah salah satu proses marketing, pemasaran yang perlu kita jalankan menggunakan media sosial. Dan langkah ke-10, kita tetapkan matlamat perniagaan kita, target. Dari segi harian, mingguan, bulanan, berkenaan dengan sales kita, berkenaan dengan marketing kita. Apa target marketing yang kita nak jalankan. Okey. Apa hasil yang kita akan dapat. Dan seterusnya, mudah-mudahan kita mendapat kejayaan terhadap pemasaran yang kita dah buat, supaya dapat mengembangkan bisnes kita. Okey. Jadi seterusnya kita pergi kepada bagaimana kita nak membina perniagaan secara online menggunakan Facebook. Yang mana salah satu jenis media sosial yang paling popular di saat ini. Okey, seperti yang kita tahu, Facebook adalah salah satu laman media sosial yang terbesar dan paling popular di dunia, yang mana pengguna aktif pada bulan Julai 2011 dicatatkan seramai 750 juta lebih pengguna Facebook. Jadi apabila kita menggunakan media sosial Facebook sebagai alat pemasaran, kita akan dapat menjangkau ataupun mencapai lebih ramai orang melalui aktiviti periklanan, pemasaran menggunakan Facebook secara langsung ataupun tidak. Kalau kita lihat aktiviti chatting yang melibatkan Facebook, seramai 1.3 bilion dalam satu bulan, yang menggunakan gambar ataupun post menggunakan gambar ataupun video, ramai yang menggunakan seramai 2.27 bilion sebulan. Jadi ruang dan peluang pemasaran menggunakan media sosial ini sangat besar, sangat tinggi. Jadi di sini konsep sebenar asas perniagaan Facebook ni adalah menyampaikan mesej pemasaran di semua media-media sosial. Dan konsep asasnya juga adalah konsep bercerita, ataupun kita panggil storytelling. Jadi pengiklanan ataupun pemasaran yang kita jalankan adalah dalam bentuk mesej-mesej marketing lah, berkenaan dengan produk ataupun servis kita,
dan juga konsep bercerita pun berkaitan dengan produk ataupun servis kita dalam Facebook. Jadi nak jana wang perniagaan kita dalam Facebook sebenarnya tidak mudah seperti yang kita sangkakan. Pada dasarnya FB ni dicipta untuk orang ramai bersosial. Dia adalah sebagai laman sosial. Bukan untuk laman web perniagaan. Pada asalnya. Jadi seperti kita tahu sebelum ini ramai di antara kita ada menggunakan akaun Facebook. Itu adalah akaun personal Facebook kita. Jadi akaun personal ni biasa untuk Facebook sediakan untuk kita bersosial, bukan untuk berniaga. Jadi kalau kita nak berniaga, kita nak jalankan pemasaran produk kita di laman sosial ataupun personal Facebook kita, ianya tidak bersesuaian. Kerana produk kita ni ianya merupakan salah satu saja daripada ribuan ataupun ratusan ribuan produk yang dipasarkan melalui Facebook. Jadi apabila kita menggunakan Facebook, laman sosial ataupun personal Facebook kita, hanya sedikit saja yang akan dapat melihat orang-orang ataupun rakan-rakan kita yang dapat melihat iklan kita ke ataupun marketing kita ke, promosi kita ke di wall FB mereka. Hanya 3% saja, maksudnya terlalu sedikit yang boleh melihat aktiviti pemasaran kita di wall FB mereka. Jadi sebenarnya Facebook sudah menyediakan laman perniagaan mereka menggunakan melalui Facebook itu sendiri. Jadi sekiranya kita nak menjalankan aktiviti pemasaran, kita haruslah menggunakan laman perniagaan yang telah disediakan oleh Facebook itu sendiri. Dan sekiranya kita ingin mempromosikan ataupun membuat iklan-iklan pemasaran produk kita menggunakan sasaran demografik yang Facebook telah sediakan melalui data-data yang Facebook telah sediakan, sebenarnya kita perlu belanjakan. Maksudnya kita perlu keluarkan modal untuk pemasaran tersebut. Jadi laman tersebut kita kenali sebagai FB page, Facebook page. Jadi laman itu memang sesuai untuk aktiviti pemasaran, tetapi ianya bukan percuma. Jadi proses pemasaran ni ataupun proses marketing ni bukan percuma, ia perlukan modal untuk menjalankannya. Jadi oleh yang demikian, kenapa Facebook page ni menjadi antara laman untuk kita menjalankan pemasaran yang baik, yang terbaik, sebab Facebook mempunyai data-data pelanggan mereka ataupun data-data pengguna mereka daripada awal Facebook diwujudkan sampai hari ini. Maksudnya data
Facebook mempunyai data yang sangat banyak. Oleh sebab itu, untuk perniagaan, Facebook antara yang terbaik. Jadi sebab itu Facebook dia ada data demografik, sehingga kita boleh memasarkan kepada audiens yang kita nak, dengan tepat dan berkesan. Okey, kita pergi lebih lanjut. Jadi untuk kita menjalankan aktiviti pemasaran kita dalam FB ataupun Facebook page, kita kena laksanakan 4 langkah ini. Yang pertama, kita perlu membina ataupun membuat halaman Facebook page yang dioptimumkan dalam 7 langkah. Yang kedua, kita kena gunakan 9 formula post yang terbukti untuk mendorong ikatan ataupun engagement dengan audiens kita. Kemudian yang ketiga, kita mula untuk mendapatkan like yang organik menggunakan 8 taktik ini. Organik ni maksudnya yang asli lah, yang asli. Kemudian langkah yang keempat, kita perlu menganalisis, melihat analitik Facebook, data Facebook yang Facebook ada untuk peluang kita kembangkan lagi bisnes kita, untuk kita lancarkan lagi perjalanan bisnes kita melalui aktiviti pemasaran tadi, untuk memastikan pemasaran kita berkesan. Okey, ni let's do it. Ni kita perlu jalankan. Okey, kita pergi kepada langkah pertama, iaitu membuat halaman ataupun membuka halaman Facebook page yang dioptimumkan dalam 7 langkah. Jadi di bawah ni ada disediakan link. Jadi link ini bila kita klik, dia boleh terus kepada create a page, seperti dalam gambar ni. Tapi ni gambarnya mungkin tak besar, dia tak berapa nampak. Jadi dalam kita nak membina Facebook page pun ada step by step yang kita perlu laksanakan. So di bawah ni saya akan terangkan secara ringkas saja. Sebab nanti saya akan sertakan link video YouTube secara teknikal bagaimana langkah-langkah untuk kita membina Facebook page. Kalau kita tengok video tu, sebenarnya langkah-langkah dia mudah saja untuk kita membuka halaman Facebook page perniagaan kita. Jadi di sini langkah yang pertama, kita perlu pilih pilihan untuk page kita, jenis page ataupun halaman, sama ada dari segi perusahaan, organisasi ataupun institusi, dan juga tempat perniagaan kita ataupun dipanggil lokal, tempat lokal perniagaan kita. Kemudian yang kedua, apa kategori page kita. Jadi kita pilih kategori ikut kesesuaian perniagaan kita lah. Kemudian yang ketiga, kita tetapkan nama halaman ataupun nama kita, nama halaman perniagaan kita. Biasanya nama halaman kita ini berdasarkan brand produk kita ke, nama syarikat kita ke, atau apa saja yang kita boleh letakkan, tak ada masalah, yang berkaitan dengan perniagaan kita, supaya orang kenal lah. Kemudian yang keempat, kita letak gambar ikon page kita, sama ada logo, gambar produk dan sebagainya. Saiz optimum yang Facebook tetapkan
adalah 540 kali 540 pixel. Itu gambar ikon Facebook page kita. Okey, seterusnya kita kena letakkan cover foto untuk Facebook page kita. Yang mana cover page ni juga adalah penting dan yang utama jugalah untuk first impression apabila orang masuk ke dalam page kita, page perniagaan kita. Jadi cover foto ni boleh diubah bila-bila masa untuk kita mengikut keperluan yang kita kendaki lah. Jadi cover foto ni dia mainkan peranan penting untuk mempengaruhi ataupun sebagai daya tarikan kepada bakal pelanggan kita. Pun ada saiz template gambar tersebut. Biasanya kita boleh banner sendiri secara percuma ataupun berbayar melalui canva.com untuk kita design sendiri cover foto Facebook page kita. Okey, seterusnya kita perlu mengisi sedikit penerangan untuk halaman Facebook page kita, yang mana sebaiknya kita jangan terus menjual dalam bahagian penerangan ni, tapi kita boleh menerangkan ataupun memberi sedikit info ataupun maklumat Facebook kita ni berkenaan dengan apa. Kita menjual produk apa. Sebagai contoh di sini dinyatakan, selamat datang ke halaman Facebook kursus pemasaran digital lengkap. Like halaman ini untuk berhubung dengan pelajar lain, kongsi kisah kejayaan anda dan terima panduan terkini mengenai strategi pemasaran terbaik untuk mengembangkan perniagaan anda. Ini salah satu contoh mesej yang diletakkan dalam bahagian penerangan ini untuk perniagaan pemasaran digital. Ini produk digital lah, contoh. Dan kalau berkaitan dengan produk, so kita boleh masukkan seperti contoh ini. Seterusnya dalam Facebook page ada tetapan halaman, ada setting yang kita perlu tetapkan. Ianya bergantung kepada keperluan apa yang kita perlu pada page kita, sama ada keperluan peribadi ataupun melibatkan perniagaan kita. Jadi ini akan kita akan tahu melalui video teknikal nanti. So Facebook page kita telah pun dibuka dan kita perlu memastikan Facebook page perniagaan kita ini dalam keadaan yang terbaik, supaya bila ada orang masuk ke dalam Facebook page kita ataupun kita invite rakan ataupun orang lain masuk ke dalam Facebook page kita, ia dapat menjadi satu tarikan. So bagaimana kita nak set up Facebook page kita ini supaya first impression mereka-mereka yang masuk tadi dapat memberi maklumat kepada mereka, dapat mempengaruhi mereka, dapat menarik minat mereka. Jadi kita boleh lihat contoh Facebook page yang telah dibuka. Okey, ini adalah salah satu contoh page Facebook yang telah dibuka untuk sejenis perniagaan, yang mana
Kalau kita lihat nama page ini adalah manjasehat.com. Kemudian ni kategori dia, ada gambar logo perniagaan tersebut. Kemudian ada cover page, cover foto, ataupun sekarang kita boleh letak video ataupun gambar, yang kita boleh ubah ikut kesesuaian. Jadi ini sebersikit gambaran Facebook page yang telah dibuka. Kat sini ada maklumat, people reach, post engagement, page like. Kemudian ada beberapa posting yang telah dibuat dalam page ini, supaya orang yang masuk dapat sesuatu lah dalam page kita, dapat memberi maklumat-maklumat tentang perniagaan kita. Kemudian ada beberapa menu di sini. Jadi ini gambaran sedikit tentang page yang perlu kita buka lah.